Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Ada satu info yang sangat mengejutkan hari ini. Satu ulasan yang menarik saya nak sampaikan. Ini berkaitan dengan parti komponen di dalam parti komponen di dalam Barisan Nasional, yaitu MCA dan MIC. Ada yang berpendapat kedua-dua parti komponen ini di dalam Barisan Nasional, yaitu MCA dan juga MIC, disisihkan karena dilihat tiada mana-mana pemimpin kedua-dua parti komponen Barisan Nasional itu dilantik untuk menganggotai kabinet ataupun kerajaan. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, kejutan besar kepada kepimpinan Barisan Nasional, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan satu pelawaan daripada pemimpin bersatu yang mengajak MCA, MIC untuk menyertai Perikatan Nasional. Dalam satu artikel di Malaysia kini, bersatu ajak MCA, MIC, sertai Perikatan Nasional, elak hilang dari politik. Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, menurut Anda, tuan-tuan dan bapak semua, apa pendapat Anda sekiranya MCA dan MIC yang tiba-tiba meninggalkan Barisan Nasional, meninggalkan kerajaan, dan menyertai Perikatan Nasional? Persoalannya pertama, apa jaminan yang mereka boleh dapat sekiranya mereka, maksud saya apa jaminan jawatan, apa jaminan kepentingan yang mereka boleh dapat, kelebihan yang mereka boleh dapat sekiranya mereka menyertai Perikatan Nasional? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, adakah MCA dan MIC mahu menyertai Perikatan Nasional? Dalam satu artikel dari Malaysia kini, bersatu ajak MCA, MIC, sertai Perikatan Nasional, elak hilang dari politik. Mendakwa diketepikan dan tersisih dalam kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bersatu kini mempelawa MCA dan MIC agar menyertai gabungan Perikatan Nasional. Ketua Penerangan Sayap Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, S. Subramaniam, berkata, sehingga kini tiada mana-mana pemimpin kedua-dua parti komponen Barisan Nasional itu dilantik menganggotai kabinet ataupun kerajaan. Malah, dakwa Subramaniam dalam pelantikan anggota Majlis Pihak Berkuasa Tempatan ataupun PBT pun tiada pemimpin MCA atau MIC dilantik. Ini jelas menunjukkan kedua-dua parti itu tidak lagi dihargai oleh pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi. Oke, itu kenyataan daripada Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, S. Subramaniam. Jadi mungkin pendapat beliau begitu, namun kita tidak tahu apa pendapat ataupun perbincangan yang sudah disepakati oleh Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO pengurusi Barisan Nasional bersama dengan Presiden MIC dan MCA. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, dalam kenyataan ini, artikel ini, saya minta MCA dan MIC kaji semula kedudukan dalam Barisan Nasional dan dialu-alukan menyertai gabungan Perikatan Nasional, katanya kepada Malaysia kini. Apabila Anwar membentuk kabinetnya selepas mengangkat sumpah, tiada mana-mana pemimpin MCA atau MIC diberikan jawatan dalam jemaah menteri seperti kebiasaan semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan. Menjelang pembentukan kerajaan perpaduan, kedua-dua parti terbabit memang dilihat tidak senang dengan keputusan yang diambil Ahmad Zahid Hamidi. Jadi, adakah ini bermaksud pemimpin dari Bersatu ini, Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, S. Subramaniam, yang mencabar Ahmad Zahid Hamidi, mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mempelawa MCA dan MIC. Ataupun kita boleh menyimpulkan ini pun seperti satu tindakan menderhaka agung dengan cuba untuk merosakkan perpaduan di dalam
gabungan PH dan BN. Jadi apa komen Anda, saudara-saudara? Nah, itu hanya pendapat pribadi, bukan untuk memburukkan sesiapa. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan bapak. Selamat datang ke channel Veles Lifestyle. Satu pendedahan, satu keputusan yang menggemparkan daripada SPRM. Seperti yang kita tahu, pada selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak saja kes rasuah, banyak saja jerung, banyak saja buaya yang ditangkap, buaya perasuah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, baru-baru ini kita mendengar nama Datuk Roy yang menjadi dalang utama dalam kes rasuah di dalam Jana Wibawa. Dan begitu juga terkini kita mendengar seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah yang juga ditahan. Jadi nama demi nama, individu demi individu ditangkap. Pada akhirnya hari ini, tuan-tuan dan puan, keputusan yang menggemparkan daripada SPRM berkaitan dengan kes Jana Wibawa, Datuk Roy, bekas timbalan pendaftar mahkamah, bebas reman. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang lagi bekas timbalan pendaftar mahkamah yang direman bagi membantu siasatan berhubung program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa dilepaskan hari ini dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Peguam bela kepada kedua-dua lelaki berkenaan, Fahmi Abdul Moin, berkata Magistrat Mahkamah Putrajaya Irza Zulaikha Rohanuddin membenarkan anak guam dilepaskan masing-masing dengan seorang penjamin dan perlu melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Datuk Roy ditahan ketika memberikan keterangan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 di pejabat SPRM di sini pada jam 3 petang Isnin lalu. Dalam pada itu, Magistrat Kuala Lumpur, Nur Eliana Hanim Abdul Halim, kemudian membenarkan lelaki yang berusia 54 tahun itu direman 3 hari dan melepaskan suspek dengan jaminan SPRM pada Kamis lepas. Pada hari yang sama juga, Datuk Roy ditahan semula sebelum Mahkamah Magistrat Putrajaya menyambung reman 4 hari lagi berakhir hari ini. Sebelum ini, Datuk Roy diburu SPRM kerana didakwa menjadi perancang utama dalam siasatan kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan program Jana Wibawa. 4 individu termasuklah seorang pegawai SPRM ditahan, namun dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berkenaan atas tujuan yang sama. Datuk Roy yang beralamat di Kuantan, Pahang pernah dipenjara kerana terbabit kes rasuah. Jadi tuan-tuan dan semua, setelah ini pendedahan daripada SPRM, bagi saya ini satu kekecewaan besar kepada Perdana Menteri, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, dan bagi saya ini memang mengecewakan seluruh Malaysia, di mana ada tangkapan yang berlaku, ada perasuah yang berjaya ditangkap. Jadi pendedahan ini memang menyedihkan lah bagi saya, dan kita harap selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita berharap semua ini akan dapat dibantras, dapat dibendung kes ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda dengan isu yang hangat ini berkaitan dengan penangkapan SPRM? Dalam pada itu tuan-tuan dan bapak semua, individu demi individu yang didedahkan. Bekas timbalan pendaftar yang ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada jam 9.30 malam Jumaat lepas sebelum direman selama 3 hari itu berakhir hari ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, kes Jana Wibawa, Datuk Roy, bekas timbalan pendaftar mahkamah, bebas reman. Jadi apa komen Anda? Tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk perkembangan-perkembangan yang lain, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.